Baik. Baiki kereta, pomeng, dok letak barang hak asli, barang hak tipu. Kemudian dia dikira perlu membayar harga-harga hak tertentu kepada pomeng. Jadi harga-harga yang dia kena bayar ni adakah salah kalau dia tak bayar? Gitu tak? Baik. Yang pertama sekali, sama ada dia letak barang tu barang yang bukan original ataupun yang original. Harga barang tu kita kena nilai dulu. Katakan barang tu bukan barang original. Katakan buatan Malaysia. Patutnya buatan Jepun harganya 200. Tapi kalau buatan Malaysia 100. Jadi hak 100 tu tetap menjadi hutang. Tetap menjadi hutang. Cuma adakah pomeng tu khabar saya letak hak original ni. Kalau dia khabar gitu dan tiba-tiba dia letak hak tipu, maka dia berdosa kerana menipu pelanggan. Nabi tak ngaku mak kerja gini. Laisa minna man rasya. Orang yang menipu bukan daripada kalangan kami. Dan hasil yang didapat daripada tipu tu, dia tidak akan diterima solatnya. Walaupun 1 rakaat. La yakbalullahu salati ahadikum fi jawfihi haram. Allah tak terima satu pun solat kamu yang makan harta hak haram. Jadi banyak berlaku gini. Kadang-kadang barang second hand, hak orang baiki hak dulu molek lagi, digi kata tak molek dah, digi cabut bubuh hak baru. Maka hak boleh pakai lagi tu dibubuh di kereta orang lain. Kononnya hak baru pula, menipu gitu. Bukan seremalah, tapi ada berlaku. Dan orang pergi ambil motor ke kereta, dia tunjuklah barang hak bekas hak buruk dah, duduk dalam minyak hitam. Ni hak tukar dah ni. Jadi orang pun tak banyak cara lah, takkan nak ambil pula bagi jabatan kimia test apa semua. Tak, pakai bayar lah. Jadi kena ingat, makan haram, seronok masa kita berjaya tipu pelanggang tu. 200, 300. Tapi bila kita dekat nak mati, Allah akan tunjuk balik, ni tau, hak mu tipu-tipu ni nampak di mata. Tu kita bimbang. Adapun kalau dia tak khabar, letak barang original atau barang tipu, maka kita wajib membayar qadar mana yang telah dicas kepada kita. Dan jika kita tidak puas hati, kita kena bertanya. Nampak? Bila bertanya, maka pomeng tu perlu detail. Barang tu barang betul atau barang tu barang murah. Jika barang tu barang murah, kenapa harga tinggi sangat? Jadi, Islam ni dia ajar kita awal-awal lagi. Mesti kena ada persetujuan. Biarlah awak bubuh barang yang molek, barang yang betul. Harganya saya faham. Kalau harga barang original, mahal. Dan upahnya, saya reda dengan upah yang awak minta. Jadi, kadang-kadang kita tak ikut syarat yang ketat gitu. Kita ambil tasamuh, boleh lebih kurang. Percayakan pomeng. Dikata ke berapa-berapa, kita bayar lah. Itu biasanya yang berlaku pada adat negara kita. Cuma nak pesang pada pihak pomeng tu tadilah. Jangan kaya dengan cara tu. Kalau kaya pun, tidak akan berkat. Tapi, kata kena bayar ke tak hutang tadi, ya, kena bayar. Kalau kita tidak ada perjanjian, nak letak hak original ataupun letak hak lokal. Itu kita kena bayar. Walaupun harganya kita rasa lebih, tetapi kita tidak bertunding daripada peringkat awal, itu adalah kesilapan pada pihak orang yang mengupah itu sendiri. Wallahualam. Tu dia jawapan daripada Ustaz. Rasanya tadi kepada yang bertanya tadi tu apa salahnya, bayar je lah. Tak? Bayar je, rezeki kita banyak, insya-Allah Allah akan ganti balik. Diharapkan jawapan daripada Ustaz tu dapat memuaskan hati yang bertanya sebentar tadi. Baik, seterusnya ni dekat bulan puasa ni Ustaz. Tak boleh. Kita umum derma dulu. Derma? Baik, silakan. Baik, kita lancarkan kutipan derma dan program Kanibal Jom ke Masjid ini yang akan digunakan oleh pihak masjid dan juga Dewan Pemuda Negeri Terengganu. Jadi petugas boleh melaksanakan tugas sekarang. Kita ada masa 45 minit lagi untuk menghabiskan 2 lagi hadiah dan ada berapa lagi persoalan yang telah dikemukakan. Jadi petugas bawa beg warna hijau. Budak-budak bawa beg warna hijau, ada gambar bulang. Bulang ke dacing? Bulang. Jadi pihak yang menderma, Allah yang bayar balik pahala mereka, bukan pihak masjid. Sebab itulah kalau kita nampak kelebihan berderma ni, orang yang mati pun dia nak bangun balik. Dia minta kepada Allah bangun balik untuk hidup sekejap. Untuk apa? Bukan untuk berebut jawatan, untuk
pangkat, untuk sokang, untuk hiburan. Fa'asaddaqa. Aku nak hidup balik ni, fa'asaddaqa. Aku nak jadi orang yang bersedekah. Wa aku minas solihin. Dan aku nak hidup balik, nak jadi golongan orang soleh dah. Jadi kita ni tak mati lagi, berpeluang besar untuk memberi derma untuk masjid pengadang baru kita. Jadi insya-Allah sambil-sambil kita kutip derma, kita ada 45 minit lagi masa, kita akan berhenti insya-Allah pada pukul 11.30. Jadi Abang Azhar yang terang, gemilang, terbilang. Teruskan baca soalan tadi. Mikrofon saya tetap tak yang mana satu? Halo, yang ni bunyi. Tu dia. Baru tadi petang tadi kita cerita pasal siar raya atau sound system Ustaz sebab sebenarnya memang sound system ni memain peranan yang cukup kuat, cukup besar dalam majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Kadang-kadang siar raya ni dapat mendekatkan diri kita dengan orang lebih baik dan sebagainya. Buat kata Ustaz, dia pernah pergi ke Masjidil Haram, yang cukup luas, sembahyang dekat atas bumbung, speaker dekat tepi telinga tapi tak rasa dengar tepi telinga, Ustaz tak? Punya hebatnya sound system di Masjidil Haram itu di Mekah Al-Mukarramah. Baik, ni puasa dah dekat lagi Sini, orang sini tak faham siar raya ni. Sound system. Tak. Ada? Sini panggil speaker. Speaker Speaker. Mikrofon ke apa ke speaker. Mikrofon. Speaker. Ah. Halo. Kejap ada, kejap tak ada. Dia macam sekuk. Allah. Tak nyala pula. Macam saling. Baik, ni dekat bulan puasa. Jadi soalannya saya pilih yang ni dua berkenaan dengan puasa Ustaz. Allah, jatuh pula. Soalannya bunyi begini Ustaz. Ustaz Azhar Idrus, bunga yang wangi. Ustaz, adakah kita boleh niat puasa bulan Ramadan sekaligus? Ada orang kata kena niat tiap-tiap malam. Ini saya boleh jawab Ustaz. Okey, silakan. Saya cuba lah. Ada pun soalan ini amat senang sekali dijawab. Kalau salah kita minta Ustaz tolong jawab balik. Baik. Puasa ini diturunkan oleh Allah SWT kepada umat Islam ni sebenarnya bukan kepada kita saja, kepada umat-umat yang terdahulu daripada kita lagi. Maka niat puasa sebulan puasa ni, kitanya kalau malam besok nak puasa, kita niat sebulan malam ni. Tujuannya adalah untuk supaya tiap-tiap malam kalau kita lupa, maknanya kita dah puasa, dah niat dah sebulan. Tapi kalau nak niat tiap-tiap malam pun boleh. Sambung Ustaz. Baik, masalah dia kata boleh tak kita niat sebulan? Sekali je, sekaligus. Kemudian malam-malam lain tak payah niat. Ulama-ulama tidak sepakat dalam masalah ni. Yang tu saya tak cakap ni. Jadi bila berpuasa sepakat, wajib puasa Ramadan. Dan berniat pada waktu malam pun begitu juga, kerana hadis sebut niat itu pada waktu malam. Baik, adakah tiap-tiap malam ataupun memada padang dengan sekaligus pada malam pertama? Maka mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi mengatakan ibadah puasa ni walaupun 30 hari tapi dia asing-asing, dia suku. Dia akan jadi terpisah dengan sebab buka. Kita puasa satu Ramadan, satu ibadat. Sekarang kita pun buka, habis selesai ibadat tu. Maka esok nak ibadat yang kedua pula, puasa hari kedua, kena niat pula. Sebab tu orang yang semayang, kalau 8 rakaat, satu salam, sekali niat saja. Tapi kalau dibuat 2 rakaat, satu salam, 2 rakaat, satu salam, setiap semayang yang baru, kena niat. Maka kerana inilah, jumhur ulama' wajibkan niat setiap malam. Adapun pandangan mazhab Maliki, dia kata ibadah puasa ini, walaupun kita buka pada penghujung hari, campur hak esok pula puasa hak baru, semua ibadat tu adalah sahaja. Adalah satu saja. Pandangan yang lebih kuat iaitu yang lebih ramai, 3 orang imam mujtahid. Walau bagaimanapun, ulama-ulama fiqh membenarkan kita niat sekaligus pada malam pertama.
Iaitu contohnya, kalau esok hari pertama kita niat dalam hati, sahaja aku melakukan atau sahaja aku berpuasa Ramadan sebulan penuh tahun ini kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari sebulan penuh Ramadan tahun ini, atau sahaja aku berpuasa Ramadan sebulan penuh tahun ini kerana Allah Ta'ala. Maka pada malam-malam lain, siapa yang niat sebulan dah, wajib juga berniat pada setiap malam. Cuma bezanya, malam-malam yang kita dah ingat berniat, maka puasa kita sah sebab kita boleh taklid dengan niat sekaligus pada malam pertama. Jadi tujuan niat malam pertama bukan untuk tidak berniat daripada malam lain. Tujuan pada malam lain yang kita tak ingat niat, maka kita tidak lagi kita boleh lagi pakai taklid pendapat yang mengatakan niat sebulan itu sah. Jadi pahala puasa kita tak ada niat tadi adalah sah. Jadi keluar daripada khilaf, iaitulah kita raikan 4 mazhab ini dengan cara malam pertama niat sebulan, dan tiap-tiap malam lain niat pula macam biasa. Malam yang kita dah ingat adalah sah puasa tersebut. Jadi mudah bagi kita. Konya orang puang pula tanya, dah kalau malam pertama dia period, dia 6 Ramadan baru dapat start. Jawabnya 6 Ramadan tu malam pertama bagi dia. Tanya pula seorang lagi orang puang, dah daripada awal Ramadan dia niat dah, hak penuh. Tiba-tiba 8 Ramadan atau 15, mari haid. Lepas tu kena niat pula, berarti haid lagi kena sebulan penuh pula. Jawabnya, ya, keluar daripada khilaf, niat pula sekali lagi pada malam yang dia baru kering daripada haid. Walaupun ada satu pendapat mengatakan, mu niat sebulan dah, maka malam-malam lain mu niat macam biasa, tak payah niat sebulan. Wallahualam. Itu dia terang. Kalau penerangan daripada Ustaz sebentar tadi, saya bagi ringkas. Tapi saya punya padat kan. Apapun jawapan daripada Ustaz sebentar tadi, diharapkan kepada yang bertanya dapat menambahkan ilmu supaya dapat dia punya tu menambahkan lagi yang dia punya confuse. Ya? Baik, seterusnya Ustaz. Soalannya berbunyi begini. Assalamualaikum WBT warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang comel tak kartun? Ditulis Ustaz. Nak tanya